Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Selangor versus PJ Patum, yang mana ini adalah perlawanan terakhir dalam kumpulan. Selangor mengikat PJ Patum dengan keputusan seri 1-1 walaupun bermain dengan 10 orang selepas kehilangan Alvin Fortes yang kena kad merah. Dan dengan keputusan seri tersebut, Selangor mempunyai mata yang sama dengan Buriram United, tetapi kelebihan gol menyebabkan Selangor berada di nombor 2 lah. Tetapi nombor 2 pun mereka layak ke separuh akhir Shopee Cup. Mereka akan menanti pasukan sama ada Johor Darul Takzim ataupun Namdin dari Vietnam. Jadi untuk Shopee Cup, disclaimer awal-awal, walaupun layak sehingga ke final ataupun menang Shopee Cup, untuk Shopee Cup tiada penambahan point MA ataupun untuk memperbaiki MA ranking untuk skuad Malaysia dalam kota untuk ke AFC Champions League ataupun ACL ataupun AFC 2 lah, AFC Cup. So perkara tersebut tak mempengaruhi. Ini sebab anda Shopee Cup lah. So baik, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah perkara positif yang kita boleh highlightkan? Baik, perkara positif yang kita boleh highlightkan untuk game ni bagi saya adalah tentang Kalamullah. Kalamullah is the consistent goalkeeper yang ada untuk pasukan Selangor sekarang, yang berjaya menafikan banyak percubaan dari BJ Patum, aksi-aksi percubaan yang berbahaya. Jadi kuduslah untuk Kalamullah sebab bermain dengan 10 orang. Kalamullah antara player yang memainkan peranan penting untuk memastikan yang gawang beliau tidak dibolosi ataupun tidak dibolosi lebih daripada satu lah. Sebab BJ Patum pun nak skor pada perlawanan ni agak sukar. Mereka punya gameplay lebih kepada menyerang untuk pasukan BJ Patum, tetapi in term of mereka punya execution, mereka gagal sangat untuk memecahkan defense structure yang diterapkan oleh pasukan Selangor selepas mereka kehilangan Alvin Fortes lah. So banyak percubaan berbahaya dari luar kotak penalti apa semua, tetapi berjaya di-save oleh Kalamullah. Dan selamat juga satu percubaan daripada BJ Patum yang mana dah tewaskan Kalamullah tapi kena tiang, dan kalau tak masuk gol tu mungkin BJ Patum akan membawa pulang 3 mata dan Selangor takkan layak ke separuh akhir lah. So kudus atau cemerlang lah aksi yang ditampilkan oleh Kalamullah. Dan untuk backline bagi saya, Abu Analdi, Diarra serta Quentin Cheng dan juga Richmond Ankrah memainkan peranan yang penting in term of mereka punya backline defending lah. Cumanya Richmond Ankrah mungkin dah beberapa game, ini kali kedua tak silap saya dia bagi gol kepada pihak lawan, tapi dalam that situation memang sukar sebab bola tu lintang, so dia nak clear pun dia pun tak sengaja untuk menyaringkan gol sendiri lah. Tapi in term of 90 minutes punya performance, all the defense structure, mereka telah menunjukkan satu aksi yang konsisten, yang bagus. Mereka berdisiplin, mereka communicate each other, mereka tak buat simple mistake untuk bagi ruang kepada pemain-pemain pasukan BJ Patum untuk break through the defense. So benda tu membolehkan mereka untuk kekal bertahan dengan baik, dan di samping kecemerlangan goalkeeper Kalamullah untuk memastikan yang mereka punya kotak penalti tu tak terlalu expose, BJ Patum tak terlalu banyak untuk break through the defense, tak buat percubaan yang boleh lead to the goal lah. So kudos juga untuk defense structure pasukan Selangor lah. Untuk midfield, pasukan Selangor guna Hugo Bumo, Noah Liner dan juga Nora Wabdeh. Bagi saya this is one of the best midfield. Tapi waktu Alvin Fortes ada tu, ketiga-tiga player ni pun still struggle macam mana mereka nak buat ball progression, macam mana mereka punya build up phase dekat kawasan tengah, middle third, macam mereka nak circulate the ball. Tetapi overall apa yang saya nampak, Hugo Bumo masih lagi meneruskan aksi konsistensi, yang mana dia punya attacking support is the best yang ada. So dia boleh jadi link up play, tapi kebanyakannya Hugo Bumo ni dia selalu pegang bola. Kalau dia main macam awal-awal dia main dengan Selangor hari tu dalam first game, yang suka release ball lebih cepat, suka untuk buat killer pass, penetrating pass yang lebih bagus. So saya rasa that will be more effective lah untuk pasukan Selangor. Untuk double pivot, Noor dengan Noor, boleh katakan kedua-dua player ni bagus main dalam sistem double pivot. Cumanya Noor ni kena faham sistem Kipanggun dalam pasukan Selangor sekarang dia ada two types of midfield. Sebab apa? Sebab ada game yang bila mana dia guna Syahir Bashar, dia akan drop between the centre back, so dia akan berada di bahagian belakang untuk jadi deep lane playmaker, untuk collect the ball, bantu build up phase yang pertama, dan dia akan bebaskan Noah Liner untuk naik lebih tinggi. Bagi saya that type of midfield ataupun role, saya lagi suka bila mana mereka guna Syahir Bashar berbanding dalam sistem double pivot guna Noah Liner dan juga Nora Wabdeh. Sebab apa? Sebab Noah Liner ni
Bila dia main deeper, dia punya ability dan juga kemampuan adalah more to supplying dengan chance side dengan long ball ataupun buat dia guna pass lah untuk buka kepada wide area. Tapi bila once hilang seorang seorang winger, that type of gameplay dia akan limited kan pergerakan one-liner untuk bermain secara direct dari bawah untuk supply the ball into the direct play into kepada forward punya attacking side lah. So benda tu sedikit merisaukan lah. Tapi overall Nora Abdes semalam recovery dia bagus, pressing bagus, no-liner pun bagus juga. Jadi kedua-dua player ni banyak turun untuk lebih deeper untuk in term of defensive duty, sebab semalam BG Patum banyak control dekat middle third. So benda tu yang mereka kena aware lah. Dan untuk Krigo Moraes, bagi saya untuk game ni Krigo Moraes memang menunjukkan ability yang bagus in term of dia punya macam mana dia nak bawa bola ke depan, dia nak carry the ball, dia boleh shielding kan, dia boleh tahan apa semua. So dia assist satu kepada Faisal Halim. So that was the good movement lah, benda yang bagus dia buat untuk Krigo Moraes. Dan Faisal Halim dia teruskan konsisten untuk score the goal every game bawah Kipanggun. So benda tu pun memang solid untuk Faisal Halim. Cumanya untuk Krigo Moraes dah 2 game, bagi saya Krigo Moraes tak clinical. And in term of dia punya attacking support, supply bola kepada winger, jadi assister semua bagus. Tapi dah 2 game dia kurang clinical bila dia dapat peluang-peluang yang terhidang. Macam semalam waktu movement yang dia start, dia buka kepada Diarra buka kepada Bonardi kat back. Lepas tu memang peluang tu sepatutnya that position Krigo dah boleh score, tapi sayang Krigo tak score. Daripada perlawanan yang lepas lawan Chok Anoy pun dia tak score, lawan Terengganu pun kurang. So what happened lah to Krigo kan. In term of dia punya contribution untuk supporting, untuk contribute link up, hold up, bawa bola apa semua, memang marvelous. Tapi benda tu mengurangkan sikit dia punya efficiency dari segi untuk score the goal. So agak merugikan lah. Saya mengharapkan Krigo jumpa balik sentuhan dia untuk score the goal dan jadi clinical macam biasa balik. Walaupun dia ditugaskan untuk banyak contribute daripada segi gameplay, untuk dia jadi macam fast night ataupun banyak contribute untuk covering more on Arvin Fortes punya game, sebab Arvin kena kad merah semalam kan. So benda tu yang Krigo kena cari balik dia punya clinical outcome kan. Maksudnya execution dia, finishing wise dia kena jadi balik, sebab dia adalah striker yang memang clinical. So kita nak benda tu lah. Dan overall one thing yang Selangor kena improve, defend dia kena, Richmond Angkrah kena avoid buat silly mistake ataupun simple mistake macam gol sendiri tu dah berapa kali bagi. So yang kedua, elakkan kena kad merah lah, sebab dah 2 game berturut-turut Selangor under Kipanggun kena kad merah. So nak agresif boleh, tapi decision making must be more better lah. Kena lagi jadi lebih baik, kalau tak merugikan pasukan, sebab bermain dengan 10 orang lawan dengan tim dan juga tim yang kuat dan situation yang memang getir adalah merugikan. Jadi overall untuk Selangor semalam, defending wise bagus, attacking wise mereka boleh attack counter dan sebagainya direct play, tapi mereka kurang clinical menyebabkan hanya skor 1. Overall, Kalamullah bagi saya man of the match lah, dengan Krigo boleh jadi man of the match. Untuk BG Patum, saya suka Krik Sada Kaman. Bila mana dia main dekat defensive midfielder, is one of the best player yang boleh connect between the defender dengan attacking. So dia macam control dekat tengah, dia banyak collect the ball, progress the ball ke depan, advance forward dan sebagainya kan. Tapi in term of creativity, pasukan BG Patum semalam mereka lack of creativity juga, sebab mereka cuba apabila mereka nak breakthrough dekat kawasan middle third dengan zone 14 ataupun more to central ataupun middle, mereka tak boleh nak buat macam tu. Selangor banyak push mereka untuk push out wide, so banyak mereka kena supply bola ke tepi dan cuba untuk cross, tapi that kind of gameplay mudah dipatahkan oleh defense structure pasukan Selangor lah. Overall BJ Patum pun mati idea dekat situ. So kudos lah Selangor sebab berjaya melimitkan pergerakan pasukan BJ Patum di tengah dan cuba untuk push mereka main out wide untuk supply the ball. Tapi in term of that supply, mereka tahu mereka tak boleh nak menang area duel dan sebagainya, sebab defend mereka ada Diarra dengan Angkrah. So BJ Patum mati kutu lah macam mana nak pecahkan blok yang dilakukan oleh pertahanan Selangor. Jadi itu je lah boleh saya. Assalamualaikum.